Yang kata dia, sebenarnya tugas untuk menjaga ahli keluarga daripada tergelincir daripada syarak sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam hidup ni tak boleh serupa. Kita tak boleh serupa dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita serupa dengan orang ataupun kita serupa dengan majoriti, yudilluka an sabilillah. Apa ayat tu ni Safi? Wa in tuti' aktsara wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikut dan mentaati kebanyakan orang yang duduk di atas muka bumi, itu dah ayat tu ya. Itu dah ayat tu. Wa in tuti' aktsara min fil ardi, itu dah ayat tu. Yudilluka an sabilillah, betul ayat tu. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang yang di atas muka bumi, mana majoriti, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Majoriti orang ni dia panggil duduk di atas arus perdana. Kita tak boleh ikut arus perdana. Kita mikir tapi kita mesti ikut arus agama. Arus orang semua dunia. Arus dunia ialah arus perdana. Banyak dan kebanyakan orang condong kepada dunia. Sedikit sangat yang condong kepada agama. Jadi kalau kita ikut orang, kita akan tergelincir dari jalan agama. Di akhir zaman ni, orang yang nak berpegang kepada agama seperti orang yang nak menggenggam bara api. Itu kata Rasulullah. Macam mana nak menggenggam bara api ni? Sama ada api terpadam dan tangan kita melecup. Allahumma salli ala sayyidina. Begitu susah untuk menegakkan agama di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina. Sehingga begitu susah untuk menegakkan agama di akhir zaman, Nabi menjanjikan ganjaran. Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu bi'atu ajri syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, maka dia mendapat 100 pahala mati syahid. Allahumma salli ala sayyidina. Ini situasi susah. Di saat yang kita duduk ni, orang mengaji agama pun tak boleh ikut agama. Hak mengaji agama pun tergelincir daripada agama sebab arus perdana. Tanpa rahmat Allah menyambak dia, terjatuhlah dia ke dalam kebinasaan dan kemurkaan Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Dunia banyak memuka sampai kita tak dapat melihat kebenaran itu kebenaran dan tak dapat melihat kebatilan itu kebatilan. Maka sebab itu di sana selalu kita dengar Tutu Imam selalu baca, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Tuhan, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai kebenaran. Tuhan, rezekikan kami dapat mengikuti kebenaran. Dan Tuhan, tolong tunjukkan kepada kami kebatilan itu ialah sebagai kebatilan.
dan Tuhan rezekikan kami dapat menjauhi kebatilan. Siapa-siapa nak selamat di zaman Dajjal kena baca doa. Allahumma salli ala sayyidina. Kita nak Allah tunjuk kepada kita kebenaran itu sebagai kebenaran. Sebab ada orang yang Tuhan tunjuk kebenaran pada dia tapi kebatilan. Ada orang yang Tuhan tunjuk kepada dia kebatilan tapi kebenaran. Dia tengok kebenaran tapi dia tak nampak kebenaran itu kebenaran. Dia melihat kebenaran itu kebatilan. Ada orang yang Tuhan tunjuk kepada dia kebatilan tapi dia tak melihat kebatilan itu kebatilan, tapi dia melihat kebatilan itu kebenaran. Ni sirna zaman ni, susah nak menilai kebenaran. Kadang-kadang kebenaran ini hampir kita kata hak ni benar, hak ni pun benar. Mana ada? Tak ada. Benar satu saja. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang lurus ialah Islam. Kebenaran ialah Islam. Tak boleh kata hak ni pun Islam, hak ni pun Islam. Dia dua aja. Hak ni Islam, ni kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kita bakal menyaksikan satu situasi umat manusia akan tenggelam dalam arus kebatilan. Tak mampu untuk menyekat arus kebatilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia yang paling takut, dia memperjuangkan kebatilan sebab dia sangka kebatilan itu ialah kebenaran. Kadang-kadang benar ni, hak ni benar, hak ni benar, nampak hak ni benar, ni benar. Tapi tak ada di antara dua yang dikatakan hak ni benar, hak ni benar, satu sahaja di antara dua itu benar. Kata ulama, al-haqqu wahid la yata'addad fabhas anhu bihaq. Allahumma salli ala sayyidina. Kebenaran itu satu, tidak berbilang-bilang. La yata'addad fabhas anhu bihaq. Carilah kebenaran dengan benar. Kalau kita nak cari kebenaran dengan benar. Makna kita kena mengikhlaskan diri kita mencari kebenaran. Hari ini bukan nak menang, tapi kita nak mendapat kebenaran. Kita nak mencari kebenaran, bukan kita nak menang. Apa guna menang kalau tak benar? No? Apa guna menang kalau tak benar? Tak apa kalaupun kita kalah, asalkan kita benar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dua yang kita sangka hak ni benar, hak ni benar, sebenarnya dia yang membezakan di antara benar itu hanyalah sehelai rambut saja, punya halusnya. Sebab tu Dajjal bila mana dia keluar esok, orang tak sangka bahawa dia datang bawa kebatilan sebab dia menzahirkan kebenaran. Orang nampak macam dia betul, sebenarnya tertulis di dainya kafara. Kufrun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kufrun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah situasi yang kita duduk ni. Situasi yang kita duduk ni bukan setakat dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi turut dibimbangi oleh rasul-rasul yang terdahulu. Seperti mana yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hazzara ummatahum ad-dajjal. Tidak Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melainkan rasul itu akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Susahnya nak berpegang dengan kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri-ciri orang yang mencintai Rasul ialah
orang yang menggagaskan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Nak suruh orang buat baik mudah, tapi nak tegah orang buat tak baik susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas situasi ini, mari kita belajar bagaimana praktikal al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam kehidupan generasi terbaik. Generasi terbaik ialah generasi salafun salih, generasi 300 tahun selepas Rasulullah. Nabi kita SAW dalam hadisnya melarang umatnya pakai jubah labuh daripada buku lali. Di zaman Nabi kita SAW tak ada satu orang pun yang jubahnya pakai melebihi paras buku lali, tak ada. Pasal apa Nabi tak bagi pakai jubah lebih daripada buku lali? Sebab yang pakai jubah lebih labuh daripada buku lali di zaman Nabi ialah orang yang meninggi diri, orang sombong, orang hebat. Dia akan pakai jubah labuh daripada buku lali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi tak bagi umatnya pakai jubah lebih daripada buku lali. Ini budaya masyarakat Arab ketika itu. Orang Arab kalau pakai labuh, jubah labuh, tu dia panggil mengebat. Jadi Nabi sanggah arus perdana ketika itu tentang berpakaian. Sehinggalah zaman Sayyidina Abu Bakar, sehingga menjelang zaman Sayyidina Umar, begitulah budaya para sahabat, mereka tak pakai jubah lebih daripada buku lali. Sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika mana dia sedang membetulkan saf, tiba-tiba datang apa nama hak bunuh dia? Abu Lulu'ah lah. Jadi dia waktu mana Sayyidina Umar sedang membetulkan saf, Sayyidina Umar nak sembahyang, betulkan saf. Seperti mana ketua tentera membetulkan saf di medan peperangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun mendekati para makmum, bagi saf bagi sama, lurus tengok. Ketika tu dia lalu depan Abu Lulu'ah, langsung ditikam dengan Sayyidina Umar. Selepas ditikam Sayyidina Umar, Sayyidina Muhammad, orang tangkap dia Abu Lulu'ah, dan Sayyidina Umar dibawa balik ke rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari itu, hari terakhir Sayyidina Umar di dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang masuk mengucapkan memohon maaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan mengucapkan selamat di dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar lepas ditikam, dia tak mati terus. Dia tak mati serta-merta. Jadi orang pun masuk, salam, minta maaf, Amirul Mukminin, moga perjalanan kau selamat. Kita tahu tak apa perasaan Sayyidina Umar ketika itu? Perasaan yang berbunga-bunga di hati dia hari itu, hari yang paling dia seronok sekali. Sebab nanti bertemulah dia dengan kekasih hati, bertemulah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muka dia bercahaya, berseri-seri sebab seronok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk seorang mengucapkan selamat.
di dalam perjalanan. Tiba-tiba masuk satu orang budak muda, mengucapkan selamat jalan, pohon maaf. Waktu budak muda tu nak keluar, Sayyidina Umar sempat tengok jubah dia labuh. Dia dan kata orang Kedah relin. Apa ada panggil orang KL tahu? Dan relin. Menjeling. Jelin tu. Jengoi lagi teruk. Dia tengok sekilas tu ke. Jadi dia sempat melihat dalam keadaan menahan sakit di wajahnya. Allah SAW cuba memberi senyuman kepada yang hadir. Dia sempat tengok budak muda, satu budak-budak mai salam dengan dia, masuk dalam keadaan jubah labuh. Waktu tahan sakit, Umar kata, panggil sat budak tu. Panggil sat budak tu. Orang pun panggil budak tu. Umar kata, jubah hang labuh Nabi tak bagi pakai. Jubah hang labuh Nabi tak bagi pakai macam ni. Tu dekat nak mati pun tak tinggal tugas al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Allahumma salli ala sayyidina. Kita kan nak mati tu, ikut suka hampa lah aku nak mati dah ni. Bagaimana? Tapi Umar tu, Masya Allah. Kita kadang-kadang nak suruh orang buat baik, nak tegah orang buat jahat ni, kita takut. Bukan tak tahu, tapi nak kata ni payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi ada jawatan, makan gaji, lagi susah nak kata. Allahumma salli ala sayyidina. Nak cakap benar-benar ni susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu, kalau kita tiru golongan salafun salih, mereka konsisten di atas kebenaran. Macam contoh satu orang namanya Al-Imam Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala. Satu masa khalifah nak mai ke Madinah. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila khalifah masuk, semua orang berdiri, dia seorang duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalifah ni bila lalu, semua orang berdiri, tengok satu orang duduk. Ketika tu khalifah sendiri berdiri bulu rumah. Siapa dia ni? Orang ni orang yang tak takut kepada resiko. Payah nak duduk di atas situasi, berpegang pada prinsip. Khalifah lalu, dia pun berdiri bulu rumah. Siapa dia ni? Bila khalifah pergi duduk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khalifah tanya, panggil orang ni, siapa duduk tadi? Maka orang bagi tahu, itulah Al-Imam Ibn Hazmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Ma'ruf, nama sangat besar. Cuma aku tak pernah tengok muka dia. Hari ni aku tengok dia. Salah sayyidina Muhammad. Lepas tu subhanallah, dipanggil dia masuk kembali khalifah. Bila dipanggil masuk kembali khalifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok Al-Imam Ibn Hazmin buang kasut. Khalifah dulu-dulu masuk balik, lepas kena pakai kasut. Tengok dia buang kasut. Sallallahu alaihi wasallam. Khalifah tengok, dua benarlah yang perlu jawapan daripada Al-Imam Ibn Hazmi. Bila sampai-sampai, langsung dia panggil khalifah dengan panggilan nama.
Orang panggil ya Amirul Mukminin, tapi dia panggil dengan panggilan nama. Ketika tu dia kata, wah Imam Ibn Hazm, aku nak tahu pasal apa tadi waktu aku masuk hang tak berdiri. Lepas tu bila hang masuk malik aku, hang bukan tak tahu malik khalifah masuk kena pakai kasut, tapi hang buang kasut. Yang ketiga, hang panggil aku dengan panggilan nama, hang tak panggil Amirul Mukminin. Kata dia, hang tahu tak wahai khalifah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak suka dia orang menghormati Nabi kita sallallahu tak suka menghormati Nabi, tak suka kalau Nabi dihormati dengan berdiri. Nabi tak suka. Jadi aku duduk sebab aku muliakan hang. Kalau aku berdiri berarti aku menjadikan engkau tidak disukai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah hangguk, bukan hangguk macam tu, hangguk sungguh-sungguh. Hangguk sikit-sikit lah, tak jadi tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam, baik, saya faham. Pasal apa masuk malik aku, malik raja, buang kasut, pecah kasut? Kata dia, aku masuk ke malik raja, segala raja 5 hari, 5 kali sehari buang kasut. Hang nak lebih daripada raja segala raja? Khalifah Akur hangguk setuju. Lepas tu panggil aku dengan panggilan nama. Kata Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi Muhammad, kata dia, hang tahu tak wahai raja sallallahu alaihi Muhammad, Allah panggil kekasihnya semua dengan panggilan nama, tapi Allah tak panggil kekasihnya dengan panggilan nama. Allah panggil dengan gelaran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul. Jadi masalah saya nama hendak jadi musuh Allah. Menangis Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu ta'ala sebab ditegur oleh orang yang ikhlas. Hang ni tak takut risiko. Ulama dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila menyatakan kebenaran, bila menyatakan kebenaran depan raja, orang yang duduk sekeliling sudah angkat jubah. Pasal apa? Takut pedang raja keluar, pancung, lepas tu percik, pakai angkat jubah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka itulah tugas kita, menyatakan kebenaran kalau itu kebenaran. Sifat pendakwa ialah la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang yang mencela. Orang nak cela ikut suka mereka. Yang penting kita ikut apa yang Allah suka. Kalau seseorang itu dia tidak berani untuk menerima sekurang-kurang resiko, iaitu celaan orang yang mencela, dia tak mampu untuk untuk menggalas tugas amanah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sebab tu orang yang suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat, dia duduk setingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk setingkat dengan Rasulullah. Dia menjadi jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang buat kerja ni, dia tidak akan disukai oleh orang. Sebab itu berkata Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, aku hampir-hampir tidak ada kawan. Mana orang suka kita suruh semayang? Orang main rumah kita, ni ayah saya, mainlah siapa pun di rumah, masalah Sayyidina Muhammad, bila masuk waktu semayang, dia kata, jom kita pergi semayang. Orang nak main sembang, dia ajak pergi semayang. Orang nak main rumah, ada beberapa urusan, bila waktu semayang dia tak mau dah, dia nak pergi semayang.
Allahumma salli ala, tu suruh orang buat baik. Waktu mana di sekolah dia bila dia dapat hidayah, langsung dia pegang. Di sekolah Salah Sayyidina Muhammad, cikgu-cikgu di sekolah tu yang bertukar daripada tak pakai tudung dakwah dia. Dia kata cikgu, ni kata-kata cikgu perempuan ni. Zaman tu tak ada orang pakai tudung lagi. Dia kata cikgu tak pakai tudung ni, mayang cikgu Tuhan tak terima. Buah tu cikgu mau Tuhan terima sembahyang ke Tuhan tolak sembahyang? Mau Tuhan terimalah cikgu Ramli. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tudung tak pakai, Tuhan tak terima sembahyang tu. Akhirnya cikgu ni balik rumah esok pakai tudung sebab buah tu je. Segi sekali kita fikir, takkan nak berubah. Sebab dia bila kata macam tu, dia balik rumah dia fikir. Tidur malam duk tengiang-ngiang tu, sembahyang Tuhan tak terima. Bayang Tuhan, teruk. Dia tak ada ayat Quran. Dia kata macam tu je. Ayat Quran ada. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ni kalau Allah terima, dia tegah fahsya, dia mencegah munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau dia sembahyang, jahat dia tak berani buat. Jenis zina dia tak boleh buat. Jenis munkar dia tak mampu buat sebab dia sembahyang. Kalau dia boleh buat munkar, berarti Tuhan tak terima sembahyang dia lah. Itulah dalil Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi nak menggalas tugas ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jiwa kena kuat. Orang ni tuan-tuan, cukup kalau orang kata je kat dia sudah bersih ataupun lemah semangat, tak mampu nak maju ke depan, berarti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak mampu nak galas tugas dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu para pendakwah, orang yang ajak orang kepada kepada Allah dan Rasulnya, mereka berjiran dengan Rasulullah. Tengok orang tak baik, kena tegur. Contoh Salah Sayyidina Muhammad. Contoh, orang main rumah kita jual tepawai. Ada pernah? Meja tepawai ataupun meja kopok ke. Tapi hak jual ni budak muda yang pakai rantai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak beli saja ke ataupun nak tegur sama? Kalau nak tegur, kena beli dulu. No? Sebab ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tengok rantai dia pakai, langsung kedebu. Bukan penumbuk. Kata pukai punya. Dakwah mesti diseru dengan hikmah. Hikmah ni menggunakan kebijaksanaan. Bukan lembut lah. Lembut di antara mana hikmah. Hikmah ni gunakan kebijaksanaan menyeru. Aku nak tegur, rantai dia pakai. Salah Sayyidina Muhammad. Salah Sayyidina Muhammad. Aku nak beli dulu, bagi dia syok dulu, bayar duit dulu, lepas tu baru tegur. Adik, rantai adik cantik lah. Dia rabak rantai dia. Dalam buat keluar apa? Cantik pakcik? Cantik. Tapi adik tahu tak, kata orang lelaki dah kita tak boleh pakai rantai. Kelipok tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai dik. Tak faham lah pakcik. Hang ni, hang mesti sekolah mana? Tak faham ni. Salah Sayyidina Muhammad. Pakcik pun ni angin sikit. Pakai rantai
Orang lelaki pakai rantai hukumnya haram. Tuhan tak bagi pakai, dosa. Oh ya ke pakcik? Tak tahulah pula. Itulah pakcik bagi tahu tu. Lepas tu nak buat macam mana pakcik? Mak ada mak? Ada? Balik bagi kat mak. Kak ada kak? Ada? Balik bagi kat kak. Ni kalau kita tegur daripada hati kita, dia akan masuk ke hati dia. Masuk ke hati dia. Tapi kalau tengok pakai nafsu, tak akan masuk ke hati dia. Dia tu salah kita baca bab rantai, bab rambut sudah. Bab rambut ni orang lelaki gunting cara itu banyak duduk dalam keadaan dosa. Gunting rambut boleh berdosa, nak berdosa. Ni gunting rambut sebelah, ni sebelah, tinggal atas tu. Salah, saya nama. Kadang-kadang tinggal ekor, ikut belakang. Rapat, belakang panjang, macam ekor kura-kura. Ingat cantik lah. Jadi kalau kita gunting rambut, cara macam hukumnya dosa. Ikut siapa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ikut hak nu. Hang gunting rambut cara siapa? Sebut seorang. Dia gunting rambut ni, kalau nak simpan rambut, simpan cara Rasulullah. Semua ni rambut ni, masalah Sayyidina Muhammad gunting belakang ya. Ni tak payah. Kecuali hak ni. Hak ni. Hak ni masalah Sayyidina Muhammad, hak ni penting. Kalau tak gunting, nanti kita jadi takut-takut kita tak terima ataupun wuduk kita tidak sah. Sebab bila masuk muka ni, kalau rambut pergi ke belakang ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata tarik ke depan. Sebab yang wajib basuh ni ialah daripada sini ke sini. Sekber ni masuk. Sini ke sini. Sini ke sini. Sekber ni masuk ni. Jadi kalau rambut belakang kena wakmai, sekber ke depan, basuh sama. Sekber belakang tak basuh belakang, tak sah kita ambil wuduk. Jadi kalau kita masalah saya nak memudahkan, okey, sekber tinggal, hak ni tarik ke belakang bawah. Hak ni bagi selesai. Kalau kita gunting rambut, repair tepi saja, atas kita tak gunting, makruh. Kalau nak gunting, macam kita ni gunting semua, atas gunting sikit, ni gunting sikit, ni gunting sikit, semua belakang, serba sikit, barulah harus hukumnya. Tapi kalau gunting, hak ni rapat, atas panjang, soalan Sayyidina Muhammad, jadi kita bohong, kita cinta Rasulullah. Nabi tak suka Nabi tengok, mesti Nabi tak suka. Kalau Nabi hidup hari Nabi tengok, Nabi tak suka buat macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mak ayah, cuba tanya mak ayah, mak suka dah rambut passion cek ni mak. Cantik dah mak. Mak kata tengok rambut hang serabut layang. Kalau mak kata serabut, ustaz kata serabut, ayah kata serabut, orang tengok serabut lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi benda-benda ni masalah Sayyidina Muhammad kena settle. Nabi pula masalah Sayyidina Muhammad, kalau tegur sahabat, Nabi tak tegur direct. Nabi akan kata, apalah depa tu, apalah. Orang yang dia Nabi kata tu berasa, siapa makan? Siapa makan cili, dia terasa pedas. Kawan tu bila dia ditegur oleh Rasulullah, dia kena rasa, ya Allah Rasulullah. Jadi subhanallah, cegah mungkar ni dia macam dia ada fiqh, dia ada fiqhul amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Cara menyuruh orang buat baik
dan cara mencegah orang buat jahat. Fiqh, dia ada ilmu dia. Allahumma salli ala Rasul. Kalau kita salah mencegah, dia bukan jadi semakin mengurang, dia semakin bertambah. Contoh, ayam pandu, ayam masuk rumah kita berak. Kita ada ruang tamu, lepas tu ruang santai di luar rumah. Kalau di kampung ada ayam banyak, dia masuk, salat Sayyidina Muhammad, dia berak. Bila ayam tu berak, kita ambil baldi satu penuh dengan ayam, kita corah semua najis. Hak sikit tang tu je, akhirnya bukan tang tu je najis, semua najis. Caranya macam mana? Ambil apa? Ambil tisu. Dulu ni orang pakai sabut Ambil tisu, ambil sabut, buang dulu hati itu, lempak, buang. Lepas tu kalau tak habis lagi, ambil lagi tisu, ambil lagi sabut, sampai tak ada dah ti ayam tu, sampai tinggal lantai Ambil ayak sikit jurus sikit atas tu, meratai tempat tadi. Tempat itu dah bersih. Salah senama, dah bersih. Nu kalau pandai cegah, mungkar akan terhenti. Kalau mungkar tak pandai dicegah, salah senama Muhammad, hak sikit jadi lebih lagi. Tapi tengok juga, yang kita nak tegur tu siapa? Tegur ulama tak sama macam tegur orang awam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tegur orang luar tak sama seperti menegur orang dalam. Ni kena baca semua. Dia panggil ilmu nak cegah orang buat baik, ilmu nak suruh orang buat baik, cegah orang buat jahat. Satu guru saya, dia subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari itu berforum dengan satu orang berilmu juga. Forum tu ada tajuk tapi oleh kerana dia ialah seorang yang kuat berpegang pada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bila giliak dia memberi ucapan ataupun menyampaikan forum, tajuk tu hilang. Dia tegur ustaz ni Ustaz ni pakai di belah kanan dia 2 cincin, belah kiri dia 2 cincin. Belah kanan 2 cincin, belah kiri 2 cincin. Berbilang-bilang cincin ni hukumnya makruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berbilang-bilang cincin hukumnya makruh. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tegur tu depan orang ramai. Orang semua nampak ustaz ni cincin di tangan ni, ahli panel. Dia sebut kitab yang menyatakan tentang hukum berbilang-bilang cincin, hukumnya makruh. Cincin ni boleh pakai tangan kanan, boleh pakai di tangan kiri, boleh. Allahumma salli ala. Ada ulama yang pakai cincin belah kanan, belah kiri, ada pakai cincin belah kanan. Tak ada masalah kalau sebelah ni satu, sebelah ni satu. Masalahnya hak ni dua, hak ni dua. Jadi akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas dia bercakap tu subhanallah, dia pula bercakap, dia buh tu tambah last sekali. Maknanya tak ada pusingan lah. Sallallahu. Lepas habis tu, masya-Allah, masya-Allah, dia turun pergi macam tu Lepas tu orang tanya, ya Allah ustaz, nak tanya, ni anak murid nak tahu pasal apa yang ustaz kata depan orang ramai. Tak jatuhkan maruah dia ke? Tak, dia kata dia. Cara tegur orang alim macam tu. Pasal masalah Sayyidina Muhammad, kalau tegur di belakang diam-diam, tadi orang dah tengok. Faham?
Nanti orang kata boleh berbilang-bilang cincin, sedangkan benda tu benda makruh, bukan benda haram. Faham tak? Benda makruh perkara tu pun dijaga. Sebab benda makruh ni benda yang tak disukai oleh Allah dan Rasul. Kalau orang tu kata cinta pada Allah dan Rasul, tengok dia buat dah benda makruh. Kalau dia buat benda makruh, berarti mungkin dia tidak begitu mencintai Allah dan Rasul. Sebab bila cinta, dia akan hanya buat sunnah. Dia takkan buat khilafus sunnah, yang menyalahi sunnah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah ketegasan kita mengambil daripada sikap dan sifat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan salafun salih. Kita pula kalau orang tegur, kita kena terima. Jangan duk kata hang tegur aku umur berapa? Abang Ustaz 26. Aku 62. Kali umur hang. Hang dah pernah aku 62. Hang tegur aku tu. Hang tahu tak aku makan garam dulu pada hang? Oh, nak ukur makan garam pula. Kuda lagi banyak makan garam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tegur, terima. Kalau orang tegur tu berarti Allah sayang kita. Kalau orang tegur kita, berarti Allah sayang kita. Tapi kalau kita tak ditegur oleh orang, berarti Allah tak suka pada kita. Sayyidina Umar satu hari duduk atas mimbar. Duduk atas mimbar, dia bercakap tentang orang perempuan menaikkan mahar. Dia perang dia berkhutbah tentang orang perempuan menaikkan mahar. Tengah lu semangat perang ceramah tu, bangkit satu orang perempuan, Amirul Mukminin, perempuan belakang di masjid Nabi. Hak mahar bukan hak Amirul Mukminin. Hak mahar ialah hak orang perempuan. Umar ni yang tengah-tengah semangat tunduk. Saya minta maaf. Itu teguran. Pemimpin, raja tak boleh tetapkan mahar. Walaupun ada kebimbangan Amirul Mukminin, sebab bila mahar meningkat berarti nanti susah orang lelaki nak kahwin. Ya. Tapi bukan dia berhak untuk menentukan mahar. Mahar itu orang perempuan. Itu Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita pula kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni jadi orang yang, kalau ada orang macam ni, dia kalau tegur orang boleh, orang tegur dia tak boleh. Ada je tu. Hang boleh pergi tegur dia tu tak? Mana? Tu boleh pergi langsung pergi tegur. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu orang pelajar kita dulu, kawasan madrasah ada tak ada telefon awam. Hamil telefon ni tudung pun tak pakai. Dah nampak dah kak tu. Kita pergi tegur tak? Boleh pergi tegur langsung. Tapi ada orang yang sallallahu alaihi wasallam, orang tegur dia tak boleh. Dia tegur orang boleh. Orang tegur dia langsung telinga jadi buah tomato. Merah boleh makan tu. Sallallahu alaihi wasallam tak boleh dia tegur orang. Ada orang pula sallallahu alaihi wasallam tegur orang tak boleh. Tapi orang tegur dia boleh. Entah tegur Ustaz tu, sallallahu alaihi wasallam, siapa tu? Insya-Allah tak boleh lah Ustaz. Pilah Ustaz, tak boleh. Pilah, tak boleh. Tapi dia kalau orang tegur dia sallallahu alaihi wasallam boleh. Kalau orang tegur dia boleh. Nak tegur entah sikit. Boleh tak? Boleh. Ada orang macam tu. Yang sebenar kena macam mana?
Yang sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, kita kena tegur orang pun boleh, orang tegur kita pun boleh. Barulah orang tu disebut dengan orang soleh. Orang baik selalu tanya orang, aku hang tengok aku tak baik apa. Orang kebanyakan tak pernah minta orang tegur dia dalam isu dia lah. Banyak orang bila orang ni anak nak tegur, entah sikit nak tegur apa pula ni anak takut ni. Ada juga macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, tak payahlah tegur-tegur. Bila tegur-tegur ni, bila nak sebut tegur, duk lebar pula dalam hati. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, seperti Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala tanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, hang tengok aku, hang nak tengok apa? Tak ada Amirul Mukminin, semua baik. Jangan. Hang tengok apa aku tak elok, hang tegur aku. Bila Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala minta, akhirnya Salman kata, kalau Amirul Mukminin minta, saya kata. Dulu zaman Nabi, Khalifah Umar dulu, soalan Amirul Mukminin dulu, zaman Nabi pakai hanya selai baju saja. Lepas Nabi wafat, dah 2 helai baju. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Langsung mengambil perhatian. Langsung dia kata, mulai hari ini aku balik macam zaman Nabi balik. Sedangkan baju 2 helai itu hari ini musim sejuk, musim panas, baju musim panas masih ada. Bila masuk musim panas, kalau Rasulullah baju musim sejuk dihadiahkan. Kalau masuk musim sejuk, baju musim panas dihadiahkan. Jadi hak tu benar yang bukannya hukumnya haram, tapi menyalahi Rasulullah, mereka tak mahu. Subhanallah, mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang kita tazkirahkan pada malam ini ialah suatu yang memberi renungan dalam diri kita bersama Sayyidina Muhammad terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sudut perkara timpa. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah pelihara tak apa. Duduk dalam rahmat Allah, Allah pelihara. Saya sekali itu Allahumma ala Sayyidina Muhammad, satu program besar jugalah. Program tu ada qasidah apa semua, ala Sayyidina Muhammad. Macam itulah. Tapi berat lagi daripada tu, ala Sayyidina Muhammad. Bila jatuh benda tu tepi saya, subhanallah, tapi tak kena. Jatuh tepi, lepas kata timpa Ustaz Syahid. Tapi Tuhan pelihara, malih penuh dengan rahmat. Salah Sayyidina Muhammad, Tuhan pelihara. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita kekal semua dalam rahmat ini sampai ke hujung usia kita insya-Allah. Janji Allah dan Rasulnya tetap akan dibuktikan bahawa kita akan sentiasa mendapat rahmatnya kalau kita selalu memburu rahmatnya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi'idati, Allahumma nawwir qulubana bi'idati, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Syekh Muhammad Zainal Asri atas ucapan dan juga
pengisian yang telah disampaikan. Jadi sebelum kita kirim majlis kita tutup dengan satu alunan qasidah yang terakhir di majlis yang selamatnya singkat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هلانا 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 يا هلانا. خص بالسبع المثاني وهوى لطف المعاني. خص بالسبع المثاني وهوى لطف المعاني. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هلانا 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 يا هلانا. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله. منا يا هلانا 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 يا هلانا. من مكة المزارة لأجله شق قامة. من مكة المزارة لأجله شق قامة. وافتخرت المنى به على كل الآلام. وافتخرت المنى به على كل الآلام. يا هلانا 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 يا هلانا
يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد هادي أمان يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجته وذرياته أجمعين. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ar-Rumi di atas alunan-alunan qasidah sebentar tadi. Maka dengan alunan-alunan qasidah tadi berakhirlah majlis kita pada malam ini. Maka saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan guru kita dan seluruh rombongan atas kesudian datang ke tempat kita pada malam ini. Dan kita doakan juga moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada tuan Syekh kita, memberikan afiat, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dimurahkan rezeki dan diberikan kekuatan untuk terus mendidik dan membimbing dan membawa jiwa umat kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya, baginda Nabi SAW. Kadar itu daripada kita pada malam ini. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada